Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama dengan cikgu. Pada hari ini cikgu akan kongsikan video pembelajaran mengenai tajuk masih lagi dalam topik yang kelima, iaitu masa dan waktu, dalam subtopik penyelesaian masalah. Okey, sebelum cikgu masuk kepada penyelesaian masalah, suka cikgu kongsi bersama kamu satu soalan pelajaran kita yang lepas, iaitu melibatkan bahagi masa. Okey, semua boleh buka buku teks, rujuk pada buku teks muka 163. Okey, kita cuba tengok soalan nombor 1 bahagian C. 25 tahun 4 bulan bahagi dengan 8. Okey, kita akan buat bersama-sama. So 25 tahun 4 bulan bahagi dengan 8. So pertama sekali kita kena buat dalam bentuk lazim, iaitu 25 tahun 4 bulan. Okey, kita bahagikan dengan 8. Okey. So sekarang ni kita tengok pada CV 8. CV 8, 8, 16, 24. So 25 tak ada, yang kecil kita akan ambil 24. So kita akan tolak dengan 24. So sini kita akan dapat baki 1 tahun. Ingat, ini dalam operasi tahun, dia dalam unit tahun, so 1 tahun. So ingat, berapa darab dengan 8 jadi 24? So, jawapan dia adalah 3. So dekat atas ni kita akan dapat jawapan dia 3 tahun. Okey, itu bahagian tahun. So sekarang ni kita akan bahagikan bahagian bulan. Tapi sebelum kita bahagikan bahagian bulan, apa yang murid perlu buat? Okey, untuk unit baki tahun ni, kamu kena tukarkan dia kepada bulan. So dia akan jadi 12. So maknanya dia akan tambah 12. Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. So awal-awal kamu tambahkan 12 bulan, maka sini dia akan jadi berapa? 16. Bukan lagi 4, dia akan jadi 16, 16. Okey. Dalam CV 8 ada tak 16? 4 ni dah tak ada, 4 ni dah tak ada dah. Kita boleh potong 4 ni. So sekarang yang ada adalah 16 bulan. Mana dapat 16? 12 campur dengan 4 yang sedia ada tadi. So dia jadi 16 bulan. So dalam CV 8 ada tak 16? Ada. So kalau ada, tolak dengan 16. So dia akan berbaki sifar. Okey, sekarang ni cuba kamu tengok CV 8. Dalam CV 8, berapa darab 8 akan menghasilkan 16? Itu adalah 2. So atas ini kita akan tulis sebagai 2. 2 apa? 2 bulan. So jawapan bagi soalan kita, 25 tahun 4 bulan bahagi dengan 8, kita akan dapat sama dengan 3 tahun dan 2 bulan. Okey, so cikgu harap murid-murid semua clear dengan penjelasan cikgu. Okey, so kita akan terus masuk, buka kepada buku teks kamu. Kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu penyelesaian masalah. Okey, so penyelesaian masalah, So dalam penyelesaian masalah, kamu kena tentukan operasi yang terlibat, sebab dia tidak akan bagi tahu kamu secara terus. Okey, cuba tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Supardi, Mahendran dan Yishin, okey, masing-masing berjaya mengumpul 1,000 tanda dari rakan di media sosial dalam tempoh yang berbeza. Okey, cuba tengok jadual. 1,000 tanda. Supardi ambil masa 20 minggu 2 hari. Mahendran lewat 9 hari berbanding dengan Supardi. Yishin 18 minggu 6 hari. Okey. So soalan dia sekarang, kirakan tempoh yang diambil oleh Mahendran. Okey. Mahendran dia lewat 9 hari berbanding Supardi. Lewat ni maknanya apa? Lebihlah hari dia. Maka hari dia lebih berapa hari? 9 hari. Lebih dia adalah 9 hari daripada Supardi. So macam mana kita nak buat? Okey, kita boleh tengok pada whiteboard. Okey, penyelesaian masalah dia, soalan dia adalah berapakah tempoh yang diambil oleh Mahendran. Kita tahu bahawa tempoh yang diambil Mahendran adalah lewat 9 hari daripada Supardi. Supardi punya masa berapa?
Supardi punya masa adalah 20 minggu dan 2 hari. Okey. Oleh itu, Mahendran tempoh dia adalah 20 minggu. Kita tulis balik sebab dia gunakan Supardi sebagai rujukan. So kita akan tulis Supardi punya masa 20 minggu 2 hari. So sekarang dia bila lewat? Bila lewat dia kena tambah. Maknanya masa dia panjang. Dalam unit hari campur 9 hari. Okey. So kamu akan dapat sini 11 hari. Dan sini adalah 20 minggu. Okey, kalau kita perhatikan di sini ya, bahawa 11 hari ini ya, 11 hari ini sudah melebihi nilai 1 minggu. Sebab apa? 1 minggu adalah bersamaan dengan 7 hari. So kamu kena tukar 11 hari itu kepada minggu. So kita tengok pada sefer 7 sebab kita pakai sefer 7. 7, 14. 11 ni bawah daripada 14. So dia boleh tukar kepada 1 minggu je. Tak boleh 2 minggu. So kalau 1 minggu berapa hari? Dia adalah 7 hari. So kita kena tolak dengan 7 hari. So kita akan dapat di sini baki sama dengan 4 hari. So apa jadi kat sini? Sini kena tambah 1. Sebab sini kita tolak 7. Tolak 7 hari itu untuk apa? Untuk apa kita tolak? Untuk kita tukarkan dia kepada unit yang lebih besar. Maknanya, so jawapan yang di sini akan menjadi 21 minggu. So, Mahendran punya masa adalah sama dengan 21 minggu 4 hari. Ya? Boleh faham Okey. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Kalau berujuk kepada buku teks tu, ya, soalan seterusnya, dia tanya berapakah beza antara. Bila beza ni maknanya bila ada perkataan beza. Beza antara ini adalah operasi tolak. Ya? Ini adalah operasi tolak. Okey, sekarang dia kata berapakah beza antara tempoh yang diambil oleh Yishin. Okey, iaitu Yishin 18 minggu 6 hari. Dan juga Mahendran. Dia nak tengok beza masa. So, kita buat. Okey, 21 minggu 4 hari tolak dengan 18 minggu 6 hari. Pastikan bila kita menolak, kita mesti mulakan nombor yang tertinggi, nombor yang di atas adalah nombor yang terbesar. So masa yang paling lama diambil adalah Mahendran. Kita dah kira pada awal tadi bersama dengan 21 minggu 4 hari. Berbanding dengan masa yang diambil oleh Yishin adalah 18 minggu 6 hari. So sekarang kita tolak. Kita tolak daripada mula unit kecil dahulu. 4 ditolakkan dengan 6. Kita selesaikan yang ini dulu. 4 tolak 6. 4 tolak 6 tak boleh. Ya? 4 tolak 6 tak boleh. So bila tak boleh, apa yang perlu kamu buat? Kamu kena pinjam. Ya? Kamu kena pinjam di minggu. Kita potong. Sekarang minggu dia dah tinggal 20. Kita ambil 1 minggu, tukar kepada hari. 1 minggu berapa hari? 1 minggu sama dengan 7 hari. So kita campur 7 hari pada nilai 4 tu. So kita campur dengan 7 hari. Ya, kita campur dengan 7. Jangan tambah 1, campur 7 sebab pertukaran dia adalah 1 minggu sama dengan 7 hari. So 7 campur 4 jadi 11. 11 tolak 6. 11 tolak 6. 11 tolak 6 di kepala. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So berapa hari? 5 hari beza. So maknanya baki dekat sini adalah sama dengan 5 hari. Okey, itu dah selesai bahagian hari. Sekarang kita tengok bahagian minggu. 20 tolak 18, 18, 19, 20. Maknanya 2 minggu. So 2 minggu 5 hari. Okey? So, cikgu harap murid faham cara penyelesaian. Ini adalah penyelesaian masalah yang melibatkan operasi tambah dan tolak. Okey, kita rujuk balik semula kepada buku teks kita. Okey, tengok pada buku teks kita. Alright, soalan seterusnya.
Ya. Soalan seterusnya. Okey, cuba tengok contoh yang ketiga, soalan ketiga. Umur ayah adalah 5 kali daripada umur Ayu. Ya, umur ayah adalah 5 kali daripada umur Ayu. Okey, merujuk pada soalan itu, merujuk pada soalan itu, untuk kita tentukan umur Ayu, kita telah diberi gambaran atau maklumat bahawa umur Ayu adalah 5 kali daripada umur ayah. Dia dah sebut 5 kali. Bila dah sebut 5 kali tu, maknanya operasi apa? Operasi darab. 5 kali daripada umur ayah. Umur ayah adalah 47 tahun 1 bulan. Kita tahu sekarang umur ayah. So sekarang umur ayah. So sekarang kita nak tahu umur Ayu. Umur Ayu adalah, minta maaf cikgu tersilap. Ni yang betul dia. Umur ayah 5 kali dengan umur Ayu. Kalau umur Ayu macam tadi tu, maknanya umur Ayu lebih tua lah. Okey, so sekarang umur ayah adalah 5 kali daripada umur Ayu. Kita dah tahu dah umur ayah berapa. Kita refresh back balik operasi yang sebelum ni kita buat, anu. Anu. Sebab apa? Jawapan kita dah ada. Yang kita nak cari adalah salah satu daripada penyebut ataupun salah satu daripada maklumat. Itu maklumat dia umur Ayu. So kita dah tahu umur ayah adalah 47 tahun 1 bulan. 47 tahun dan 1 bulan. Okey, itu umur ayah. Ini adalah sama dengan, kita tulis, masukkan balik nilai daripada maklumat yang tu. Umur ayah adalah 47 tahun 1 bulan, sama dengan 5 kali daripada umur Ayu. Katalah umur Ayu kita letakkan dia sebagai A, sebab kita tak tahu. So sekarang kita nak cari A. So bila kita nak cari A, ingat balik ingat balik semula kita punya pendaraban melibatkan anu. So untuk cari A, apa yang kita perlu buat? A jadikan maksud. A jadikan sebagai maksud. Kita tulis balik semula. A dijadikan sebagai maksud. A dijadikan sebagai maksud. Okey, kita tulis balik semula. Oleh itu, A adalah sama dengan. Okey, A dijadikan sebagai maksud. Bila A dijadikan sebagai maksud, terus A, terus tanda sama dengan. Okey, berlawanan dengan A. Kalau berlawanan dengan A, kita ada 47 tahun 1 bulan. Itu umur ayah. Kita kekalkan sebab kita tak pindahkan dia. Dia kekal. 47 tahun 1 bulan. Okey. A 5 tu, sebab 5 tadi dia bersama dengan A, 5 kena pindah ke bahagian yang sama dengan 47 tahun 1 bulan ni. Kita kena pindahkan 5 ni, kita kena pindahkan dia ke sebelah sana. Operasi awal dia adalah darab. Operasi awal dia adalah darab. Bila dia pindah sana, dia akan jadi apa? Bahagi. So kita akan bahagi. Tengok betul-betul cara cikgu buat dan penjelasan cikgu. So bahagi berapa? Bahagi dengan 5. Okey, dekat situ baru kita akan tentukan A ni apa? A ni adalah umur Ayu. Alright, so sekarang kita baru buat pengiraan. 47 tahun 1 bulan. Dibahagikan dengan nilai berapa? 5. Okey, so 47 tahun 1 bulan bahagikan dengan 5. Okey, so sekarang kita tengok unit yang terbesar dahulu. Untuk pengiraan bahagi, kita mesti mula daripada unit yang terbesar. So 47 bahagi dengan 5. Dalam sifar 5, 47 tak ada, yang paling hampir dan kecil adalah 45. Berapa tu? So kalau ada tak ada 47, kita tolaklah dengan 45. So tolak dengan 45. So baki dia adalah 2. 2 apa? 2 tahun. Sabar dulu. Sabar dulu. Okey. So kita dah dapat. So atas dia kita akan dapat jawapan 9 tahun. Kenapa 9 tahun cikgu? Sebab
45. Nak dapat 45, 5 kena darab dengan apa? Dengan 9. So 9 darab 5 jadi 45. Ya. So 47 tolak dengan 45, kita akan dapat bagi 2 tahun. Seperti tadi juga. Bila unit terbesar tu ada baki, kamu naikkan dia, tukarkan dia. Maaf. Kita kena tukarkan dia kepada unit yang kecil. Sebab sekarang ni 2 tahun. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Kita tahu bahawa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ini sangat penting murid-murid kena ingat setiap pertukaran unit. So kalau 2 tahun 12 darab 2 24 bulan. So 2 tahun adalah sama dengan 24 bulan. So 24 bulan ni kita kena campur dekat bahagian bulan ni. So campur dengan 24 ya. Kita campurkan dengan 24. So dia akan jadi 25. So kita tulis 25. Sekarang bukan lagi 24, sekarang dia dah jadi 25. Kenapa 20? Bukan 1 tahun lagi dah. Bukan 1 bulan. Dah jadi 25 bulan. Sebab apa? 2 tahun tadi, 2 tahun ini kita tukarkan dia kepada unit bulan. So dia akan jadi 25. So dalam cipher 5 baru kita bahagikan. Dalam cipher 5 ada tak 25? Ada. So kalau ada, kita tolakkan 25 tersebut dan baki dia akan dalam sifar. Okey, cuba tengok apa yang kita tolak. Kita tolak adalah 25. So bila kita tolak 25, berapa? Cipher 5 berapa darab 5 jadi 25? Okey, berapa darab 5 jadi 25? Adalah 5. So jawapan di atas adalah 5. So umur untuk Ayu adalah sama dengan 9 tahun 5 bulan. Ya? 9 tahun 5 bulan. Okey, murid-murid sangat-sangat perlu diperhatikan. Bila kamu dapat maklumat, apa yang perlu kamu buat, kamu kena bentukkan dulu apa yang kita panggil sebagai ayat matematik. Ini adalah ayat matematik daripada segi maklumat. Ya, kita tukarkan dia kepada ayat matematik seperti di bawah ni. 47 tahun 1 bulan ni. Bahagi sama dengan 5 darab dengan A, yang mana A ni adalah anu yang mewakili umur Ayu tadi. Okey, kita lanjutkan dengan soalan yang seterusnya. Dia kata, adakah umur abang 2 kali umur Ayu? Adakah umur abang adalah 2 kali daripada umur Ayu? Ya, dia nak kamu buktikan. Bila dia nak kali kamu buktikan, cuba tengok soalan tu. Umur abang 2 kali umur Ayu. Okey, so sekarang soalan dia nak cari umur si abang. Ya, dia nak cari umur si abang tadi. Dia nak cari umur si abang. So umur abang, dia kata umur abang 2 kali umur Ayu. Okey, umur abang sama dengan 2 kali umur Ayu. Okey, kita terus cari. Betul ke umur abang begitu? Betul tak umur abang begitu? Okey, so kita operasi apa? Kita akan pakai operasi darab saja. Sebab umur abang dah jadi sebagai maksud. Umur abang dah jadi sebagai maksud. Tak ada apa-apa pun pemberat atau perkali sama dengan dia. Dia tinggal seorang-seorang. Ya, okey, so terus je kira. So terus saja kira 2 darab dengan umur Ayu tadi berapa? 9 tahun 5 bulan. 9 tahun 5 bulan. Cuba tengok, umur abang dia dah bagi tahu 18 tahun 10 bulan. Betul tak betul bila kita darab dengan 2? Okey. Kita lanjutkan, terus darabkan. Ya. So ni darabkan dengan 2. Okey, cikgu tak payah tulis sini. Cikgu terus tulis dalam bentuk lazim. Darab dengan 2. Ya, darab dengan 2. So, betul ke tak betul jawapan dia? Kita cuba tengok. 2 darab 5, 10 bulan. Itu bahagian bulan. 2 darab 9, 18 tahun. So, betul ke tak betul? 18 tahun, 10 bulan. Kalau kamu rujuk dalam buku teks kamu,
Umur abang adalah 18 tahun 10 bulan. Sama dengan apa yang kita kira. Maka benar. Kita tulis situ. Tak payah tulis apa-apa pun. Dah bukti macam tu. Cukup. Ya. Maknanya betul lah. Umur abang memang 8 tahun 10 bulan. Okey murid-murid. Cikgu rasa setakat itu saja. Kamu boleh gunakan penjelasan video cikgu untuk kamu tengok atau kamu selesaikan masalah atau kerja yang cikgu berikan di akhir kelas ni. Okey, untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.